Al-Hakim wala haula ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat sidang jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita dapat bersama lagi di surau ini dalam majlis ilmu. InsyaAllah kita akan menyambung lagi daripada pengajian kitab fiqh manhaji ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui tentang apa kebendanya fiqh tu ya. Apa fiqh tu? Jadi kita dah tahu dah fiqh tu dia ada dua kefahaman. Satu, apa yang kita beramal lah. Apa yang kita beramal ya. Apa yang kita beramal. Yang kedua disebut tentang hukum-hukumnya, dalil-dalilnya, hukum syarak tu sendiri. Ya. Maknanya fiqh ini meliputi amalan kita, kerja buat kita sehari-harian. Itulah hidup kita. Kalau kita boleh sebut secara mudahnya, kehidupan kita itulah yang dipanggil sebagai fiqhnya. Ya, hidup kita. Dan tuan-tuan kena ingat, fiqh ni bukan sekadar sebut bab semayang, bab puasa je. Ya, segala-galanya lah. Janji ada sandaran, ada sandornya kata orang, dalil-dalilnya. Ya, cuma selalunya bila sebut fiqh ni kita lebih berat kepada ibadat khusus, ya, semayang, puasa, zakat gitulah. Jadi malam ni pula kita nak tahu tentang apakah hubungan antara fiqh dengan akidah Islam. Ada hubungan ke tak ada hubungan? Ya. Adakah terpisah? Ya. Memang fiqh tu amalan, akidah tu kepercayaan. Ada tak hubungan tu? Tentu barang ada. Barang tentunya ada. Sebab Islam ni dia semua berkait-kait. Ya, Islam ni dia berkait-kait, berhubung-berhubung. Ya. Tak boleh terpisah. Sebab itu kita duk dengar, biasa dengar kan, Islam ni apa, ada tiga kan. Yang tiga tonggak. Apa dia? Iman, Islam, ihsan. Akidah, syariat, maknanya kerohanian ataupun adab, akhlak. Jadi tiga ni dia tak boleh orang kata berpisah. Kalau berpisah, dia akan cacat, akan sesat, bahkan akan rosak. Iyalah, kalau beramal akidah tak betul, tak guna juga. Ya, beramal, rajin beramal, akidah out, akidah mangkor. Kata orang mana ya, mangkor akidah. Tak boleh, tak guna juga, kan? Jadi benda-benda macam itu kita kena fahami bersama. Jadi malam ni kita akan perdalamkan lagi, perincikan lagi hubungan ni. Ya, di antara keistimewaan fiqh Islam, hukum-hukum syarak yang berkait dengan perbuatan dan perkataan orang mukallaf, sebagaimana yang telah kita nyatakan dulu-dululah, ialah ia mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan iman kepada Allah Ta'ala dan mempunyai kaitan rapat dengan rukun-rukun akidah Islamiyah, terutamanya yang berkait dengan kepercayaan atau keimanan kepada hari akhirat. Ya tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah menyebutkan bahawa iman kita ni boleh turun, boleh naik, turun naik, macam saham je ya. Gitulah, turun naik. Pasal apa turun naik? Berpandukan, bergantung kepada amalan, amal soleh kita. Kalau kita hari ni rajin beramal soleh, rajin berzikir, rajin beristighfar, rajin datang masjid, surau, berjemaah, ya, meningkatlah amal, iman. Tiba-tiba hari ni kemisalannya kita malas, semayang pun malas, berjemaah lagi malas, zikir malas, istighfar malas, Quran malas. Dia rajin mencarut. Mencarut. Cakap merapu. Tambah panas-panas ni. Ni. Panas-panas ni. Bukan panas cuaca. Panas politik ni merapu je. Udah. Jadi, iman pun dia terkesan.
Jangan tuan-tuan anggap iman tak ada terkesan. Iman terkesan. Sebab ini pandangan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Iman turun naik. Turun naik ni pasal apa? Bergantung kepada amalan yang kita buat hari-harian. Ni jadi memang ada lah hubungan tu. Jawapan mudahnya ada. Ada hubungan kait, terutamanya yang berkait dengan hari akhirat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita baca Quran, baca hadis Nabi, dalam Quran sendiri banyak ayat-ayat Allah yang menyebut tentang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dalam hadis Nabi pun, bila menyebutkan benda-benda amalan, perbuatan, perkataan, dia ada kait iman kepada Allah, hari akhirat. Iman pada Allah dan hari akhirat, dia berkait. Banyak ayat-ayat Quran, banyak tempat sentiasa mengingatkan kita beriman pada Allah, hari akhirat. Beriman pada Allah, hari akhirat. Jadi dia beriman pada Allah, hari akhirat tu, ayat tu pula ada berkait dengan soal amalan kita, kerja buat kita. Maknanya tak lari daripada amalan dan kerja buat kita. Baik. Ini kerana keimanan kepada Allah akan menjadikan seseorang itu Muslim, berpegang teguh dengan hukum-hukum agama, serta berjiwa sejati untuk mempraktikkannya dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Kan disebut tadi, bila kita iman mantap. Pasal apa? Mana iman mantap tu, hasilnya kita akan kuat beramal. Jadi itu hubung kaitnya. Itu sebab dalam Al-Quran, Allah menyebutkan allazina amanu wa amilus solihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal solihat, perbuatan, perkataan. Maknanya fiqah dia, tuba lahum, beruntunglah baginya, wa husnu ma'ab, dan baiklah kesudahannya. Ini di antara ayat lah, tak ada dalam kitab tuan-tuan ni, tapi ini sebagai tambahannya. Juga kerana orang yang tidak beriman kepada Allah tidak terikat dengan sembahyang, puasa, dan akan bertindak tanpa mengambil kira halal haram. Ni penting ni. Jangan kita rasa apa yang keluar pada pintu masjid tak ada kait dengan agama, tak ada kait dengan iman, tak ada. Kita tolak agama bila duduk di luar. Ini selalu berlaku. Inilah dia panggil sekular ni. Sekular, tuan-tuan. Pisahkan agama daripada kehidupan. Dia anggap agama ni hanya ritual. Semayang, zakat, puasa, itu. Luar pada tu boleh bebas, sebebas-bebasnya. Tak ada fikir halal haram. Yang penting hantam sajalah labu, janji masyuk. Masyuk. Ini boleh berlaku. Sedangkan di dalam masjid ke, di luar masjid ke, kita di pasar ke, kita di market ke, pasar market sama lah kita di pejabat ke, kita di mana ke, ada pertimbangan dengan iman, ada kaitan dengan iman. Ni kita kena tahu begitu. Jangan kita rasa di market tak ada kira. Tu yang tak tahu dosa pahala tu, halal haram, dia kira yang penting dia untung. Maka dia buat benda menipu, dia buat menyorok barang, dia buat mengelak begitu ketimbangan. Sebab apa? Dia tak fikir apa yang dia buat ini ada berkaitan dengan agama, dengan iman. Orang yang iman ada, ke mana dia pergi? Segala perkataan dia, segala perbuatan dia, terarah kerana iman. Iman maknanya orang beriman dia tahu, aku cakap nanti, aku buat nanti, ada berkaitan dengan agama, dengan iman, nanti ditanya. Jadi orang tak beriman begitu. Tambah orang kafir, apa dia suruh semayang. Orang kafir ataupun orang yang memang tak beriman, dia kan fikir halal haram. Sebab dia nak fikir halal ke haram ni,
Bila dia ada iman. Tu sebab bila orang yang fikir halal haram ni, dia tak arah macam saya sebut tadi. Bila nak buat apa dia tahu, dia kena tanya hukum dulu. Aku ambil ni boleh ke tak? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta benda di kalangan kamu secara batil, secara salah. Rasuah, khianat, curi, pecah amanah, menipu, songlap. Dan ini perkara-perkara macam ni perlu diambil kira lah. Dengan itu beritizam dengan hukum-hukum syarak merupakan satu cabang daripada beriman kepada Allah yang telah menurunkan syariat kepada hamba-hambanya. Kenapa syariat tu, fiqh ni, hukum-hukum syarak ni, siapa turun? Allah. Jadi bila kita beriman kepada Allah, nak tanda kita beriman kepada wahyu dia, kitab dia. Kalau keiman dia beriman kepada kitab. Sebab hukum syarak ni, panduan dia, rujukan dia Quran dan As-Sunnah. Mana kalau kita percaya pada hukum syarak, automatik sepatutnya kita percaya pada Allah. Mana boleh kita semayang tapi dengan Allah kita tak beryakin, tak percaya. Mana betul ya? Jadi ini orang terkait syariat dengan akidah, kepercayaan kepada Allah. Sebab syariat itu turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan hubungan antara hukum dengan iman serta hubungan antara syariat dan akidah. Di sini kami akan menyebut sebahagian daripadanya. Ini antara contoh-contoh ayat-ayat Quran. Dia ada sebut tentang iman, tentang amal soleh. Yang pertama, Allah Ta'ala telah memerintahkan bersuci dan menjadikannya sebahagian daripada tuntutan iman kepadanya. Kerana hadis Nabi, at-tuhur syatrul iman. Bersuci sebahagian daripada iman. Jadi Allah Ta'ala berfirman apa? Itu hadis Nabi ni, ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dia berhenti situlah, tapi ayat dia lengkap lah ya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat tentang apa? Tentang berwuduk. Salah satu daripada tata cara bersuci ialah berwuduk. Ni maknanya tak sah sembahyang melainkan dengan berwuduk, dengan bersuci, berwuduk lah. Jadi Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam ayat ini, surah Al-Ma'idah ayat 7. Allah kata apa tuan-tuan? Wahai orang-orang yang beriman. Nampak? Wahai orang yang beriman. Maknanya iman tu akidah lah. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan tangan-tangan kamu hingga ke siku, dan sapulah kepala kamu dan kaki-kaki kamu sehingga ke buku lali. Itu ayat lengkap. Itu ayat tentang berwuduk. Maksudnya apa tuan-tuan? Ada kaitan berwuduk dengan iman. Sebab apa? Orang beriman bila dia nak semayang, dia mesti ambil wuduk. Dia ambil wuduk secara sempurna. Sebab dia yakin bahawa Allah Ta'ala maha mengetahui, maha melihat. Dia tak ambil cincai. Tak apalah, jenis semayang, wuduk cincai. Itu sebab Nabi pernah beri ancaman kepada orang yang berwuduk. Nabi kata apa? Nabi tengok ada seorang tu berwuduk, Nabi terus sebut, wailul lil aqab. Nabi kata, celakalah kepada tumit-tumit. Pasal apa? Tumit yang tak kena ayuh. Kadang kita kira depan, belakang, tumit kan belakang, tak kena, tak apa, tak rata. Ni tak? Ini Nabi ancam kepada orang yang mengambil wuduk. Jadi orang beriman bila dia nak semayang, kan, dia tahu semayang tu wajib, dia berwuduk dia sempurna.
lengkap, elok. Kalau boleh, yang rukun tu dah tentu. Yang sunat pun dia buat secara yang sebaiknya. Sebab dia orang beriman. Dia nak ganjaran yang besar daripada Allah. Dia nak mengangkat martabat iman dia. Maka Allah sebut, wahai orang beriman. Maksudnya kalau orang tak beriman, sembahyang pun tidak, usah ke berwudu. Buat apa? Orang kafir. Apa? Mutusami. Apa? Berwudu kamu. Buat apa dia berwudu? Itu sebab Allah Ta'ala panggil wahai orang yang beriman. Nah. Jadi ini antara ayat wuduk, tuan-tuan ya, ayat wuduk. Nanti kita sentuh bab wuduk ni panjang lebar, nanti dia ada tajuk khas dia nanti ya. Ini baru orang kata apa? Pengenalan awal. Nak menerangkan kat kita bahawa ada kaitan iman dengan amal soleh, akidah dengan syariat. Yang kedua pula, ayat kedua ni ya, Allah Ta'ala menyebut tentang sembahyang dan zakat seiringan dengan beriman kepada hari akhirat. Ni ya. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Naml ayat 3. Ya. An-Namlu, surah semut. Namlu tu semut. Ni cerita semut zaman Nabi Allah Sulaiman. Ya, semut ya. Baca surah semut ni. Supaya jangan kita jadi jadi pelik. Semut pun bagus daripada kita. Kalau kita tak baca ni ya. Ni ya. Baca surah semut. Ya. Ada pengajaran tuan-tuan ya. Bukan saja Allah Ta'ala bubuh nama surah ni surah semut. Cerita tu jadi ibrah. Tapi bukanlah cerita kita nak cerita kat sini ya. Sekarang kita cerita fiqh ni ya. Baik, Allah sebut apa dia? Allazina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan mereka yakin beriman dengan hari akhirat. Allah gandingkan. Dan mereka ni, siapa mereka ni? Orang sembahyang, orang bayar zakat, yakin dengan hari akhirat. Ni ya. Ni orang sembahyang, orang berzakat. Sebab mereka ni ciri orang muttaqin. Kan? Ciri orang muttaqin. Dalam surah Al-Baqarah ada cerita ni juga. Ya. Hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini cerita juga berkaitan dengan al-muttaqin. Jadi dalam ayat ni juga cerita tentang kisah dia beramal dan mereka yang beramal ni mereka yakin dengan hari akhirat. Ya. Bila kita yakin dengan hari akhirat, kita beramal. Beramal tu maksud beramal soleh. Ya, kita jauhkan daripada benda yang haram. Tu orang yakin dengan hari akhirat. Sebab segala pertimbangan kita, perbuatan kita, percakapan kita, apa tingkah laku kita akan dihitung. Saya kita hidup ni akan dihitung. Ya, dalam pelbagai perkara. Apa pun. Termasuk merentah tu kan. Kadang ada orang kata merentah tak kira, merentah tak masuk apa. Dia main-main pula. Merentah. Ya, ada kiraan. Ada kira dosa pahala, ada kira halal haram. Kira lah. Ya. Yang kita rasa segala hidup kita tak ada perkiraan, percaturan di akhirat besok ada. Pada saya sebut tadi, jangan kita jadi macam golongan sekular yang menganggap kehidupan ini terpisah daripada agama. Maksudnya nak buat apa saja ikut kepala otak dia. Kan? Walaupun benda tu haram, terang-terang di sisi agama, tapi di sisi dia boleh sebab dia kata okey. Ya. Jadi ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Tu yang kedua lah ya. Yang ketiga, Allah Ta'ala memfardukan puasa yang membawa kepada ketakwaan dan dikaitkan dengan iman. Puasa pun firman Allah Ta'ala yang kita 2 bulan lagi nak puasa ni, bulan 4 ni, penghujung bulan 4 ni, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana ia diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu,
Mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah guna, Allah panggil, hai orang yang beriman. Dia tak panggil hai manusia. Dia panggil orang beriman. Sebab yang akan berpuasa benar, yang ikut arahan Allah, ni orang beriman. Sebab bila dia beriman, dia sami'na wa ata'na, ni ciri orang beriman. Ya, orang beriman. Ni. Jadi ada kait puasa dengan iman. Mana amal soleh dengan iman. Yang kita rasa terpisah. Ni contoh-contoh dalam Al-Quran. Ada lagi ya? Ada lagi banyak lagi ni. Ya. Kita tengok pula lagi. Apa contoh yang keempat? Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat terpuji yang menghiasi orang-orang Islam dan dikaitkan dengan keimanan kepadanya. Dengan keimanan tersebut melayakkannya untuk memasuki syurga. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, ini ayat mana ni? Surah Al-Mu'minun. Ya, surah Al-Mu'minun. Surah orang mukmin. Ciri-ciri orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntung orang beriman. Orang beriman yang beruntung. Beruntung di mana? Beruntung di akhirat. Walaupun di dunia nampak macam rugi, macam kalah, macam tak terpakai, macam tak ada orang terima, tak apalah. Yang janji untung di akhirat. Kita ni tuan-tuan, nak untung akhirat tu yang paling besar. Di dunia, ya, mungkin tak untung, tak apa. Untung duniawi tak dapat. Ya. Jadi tuan-tuan, itu sebab kalau kita baca Nabi-Nabi, tuan-tuan, kita tengok Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Di dunia dia tak untung. Sebab tak berjaya. Sebab dia dibunuh. Dia nyampai-nyampai dakwah, kaum dia bunuh. Kita kata, tak berjaya ke dia tu? Itu di dunia yang kita nampak. Tapi sebenarnya dia berjaya dengan iman dia di akhirat besok. Dia akan berjaya. Macam contohnya dalam surah Yasin yang tuan-tuan baca malam Jumaat tu. Ada kisah 3 orang rasul di zaman Nabi Isa dihantar ke Antioquia, berdakwah, mengajak beriman. Berapa orang terima? Berapa orang terima dakwah dia? Seorang je. 3 orang rasul. Bukan 3 orang cecerainya, orang biasa. Seorang je terima. Ada kita kata, tak betul dia ni, ya, salah ni, kalah lah, teruk lah, tak berjaya, tak betul dia ni. Apa tak betulnya? Dia menyampaikan kebenaran. Seorang mu terima di sisi Allah, ada perkiraan. Dia berjaya di akhirat di sisi Allah. Berjaya apa? Menyampaikan dakwah. Hasil pun seorang je. Kan? Hasil walaupun seorang, tapi dia dah berjaya menyebarkan kebenaran. Ya. Jadi ini ya. Ini ni. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini orang kata kehidupan kita. Ini kata fiqh ni kehidupan. Dan dia kait dengan iman. Ya. Tadi kan. Iaitu siapa dia? Yang pertama, allazina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Ni. Yang khusyuk dalam sembahyang dia yang pertama. Tu orang beriman yang beruntung. Sebab orang yang khusyuk ni, ya, mukmin yang berjaya. Ya, nak khusyuk ni. Ya. Yang kedua, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia, lara. Maka kehidupan lara, sembang tak tukar hala, sembang. Mula sembang ni, sembang juta-jutanya. Ada tuan-tuan kan di kampung-kampung tuan-tuan. Minta maaf lah. Ini tak kata siapa tu, jangan terasa ke apa. Kadang dia je lah. Tak salah sembang, tapi itulah kadang lebih sampai orang gelor di kampung tu. Nak jumpa siapa dia tu? Dia gelor 4 mat juta dia kata. Contohlah dia. Pasal apa nak gelor tu? Orang sembang je juta, noreh je. Kita bukan hina dia kata siapa tu, tapi gelaran tu orang kampung bergelor. Pasal apa duk sembang tu dia? Ya. Tak apa nak sembang, tapi duk sembang manja ayo je, sia-sia. Ni kita sembang bab yang berfaedah. Sembang berfaedah. Nak sembang berfaedah bab agama.
Nak sembang bab apa? Tak apa. Sekarang nak sembang bab politik. Tak apa lah. Politik Islam, merentah cara Islam. Boleh lah. Faedah dia. Tak ada masalah. Jangan lara-lara tukar hala, sembang, ikut dan je. Jadi, ini ada kaitan dengan iman ni. Orang antara ciri kedua, mukmin yang berjaya, ialah dia menjauhkan diri daripada perkara sia-sia. Kan? Mana sia-sia dia tak mau. Jangan lara-lara tak pasal. Ya. Jangan lara, bahkan lara yang membawa berdosa. Lagilah. Ya. Bukan tak boleh, perkara lara ni dia ada hak dia. Perkara apa, lara ni dia ada hak dia yang diizinkan oleh syarak. Lebih pada tu sebenarnya dah melebih. Sebab dia benda harus ni, benda sembang ni benda harus. Benda harus ni kena berpada-pada lah. Jangan berlebih-lebihan. Itulah siang malam pagi petang ya. Melawak, marja lawak aja. Untuk berhibur siang malam pagi petang tu dia. Kan? Lawak pagi petang siang malam berhibur je. Hiburan ada hak juga ya. Janganlah lebih. Ini pagi petang siang malam. Yang kedua, yang ketiga apa dia? Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Orang yang bayar zakat. Ya. Ini mukmin yang berjaya. Dan apa lagi yang keempat? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Orang yang jaga kemaluannya. Maksudnya apa? Tak buat benda-benda yang diharamkan. Zina, liwat dan macam-macam jenis hari ni. Hari ni kan macam jenis tu yang jadi apa tu LGBT tu. Betul lah. Lesbian, gay, bisexual, transgender. Dan ada lagi pelah-pelah tu. Bukan LGBT je. LGBT pun nama lagi, tambah-tambah lagi. Tu. Ya. Ni semua orang kata hubungan songsang, perbuatan songsang. Laki dengan laki. Pasal laki dengan laki pula. Orang dah bagi elok nak laki dengan laki. Tahulah ya. Pasal ni songsang. Benda maksiat ni, setan pun cucuk goda lah. Betul lah. Hari ni tuan-tuan. Dia akan jadi benda yang biasa nanti. Dulu luar biasa, sekarang jadi biasa kalau kita biar. Di barat jadi biasa. Laki-laki duduk serumah. Betul pula. Teringin nak anak. Nak beranak macam mana? Lalu ambil anak angkat. Udah. Ialah dari manusia kan. Suka pada budak kecil. Atau nak budak kecil macam mana dah kahwin sejenis. Laki dengan laki. Udah ambil anak angkat lah. Allah dah bagi jalan yang betul, tak ada. Ni payah demo ni ya. Tapi itu ceritanya. Yang keempat ya, maknanya yang orang-orang yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Maksudnya dengan perkahwinan halal, hubungan seksual dengan perkahwinan laki perempuan dinikah kahwinkan, okey, halal. Ataupun Allah Taala sebut dengan hamba. Orang lelaki ke dia beli hamba. Hamba tu dia boleh pakai macam isteri dia. Dia boleh buat hubungan seksual macam isteri dia. Ya, itu zaman dululah. Sekarang tak ada lah hamba. Jangan pula orang gaji jadi hamba. Itu salah. Ada orang gaji macam itu bukan. Hamba ni dulu tuan-tuan. Ya, orang gaji tu kena bayar gaji. Dengan orang gaji tu hamba. Dia buat apa saja. Kan? Orang gaji tu kerja dengan dia macam pekerja. Hamba ni dulu, ya, dia macam barang dagangan, dia taraf dia barang. Jadi bila seorang lelaki kita beli, kita boleh guna dia macam isteri. Ya, maknanya kalau dia beranak, anak tu dibankan kepada pada tuan dia lah. Dan anak tu automatik merdeka. Ini hukum hamba lah dulu kita dulu. Sekarang tak ada dia. Jangan kata ada pula.
Hak ni cari orang gaji mana je macam hamba dia tu. Jenuh. Ya. Maknanya nak Allah Taala kata mereka dalam keadaan ini tidak tercela. Yalah tak tercela lah benda halal. Tak tercela. Ya, benda halal dapat pahala. Benda haram dapat dosa. Mana Allah telah haramkan zina, Allah telah halalkan perkahwinan. Dia berkahwin. Kan? Dia suruh kahwin. Jadi dia haramkan zina, dia suruh kahwin. Ya. Kalau tak boleh kahwin, tak mampu, belajar lagi ke duit tak ada lagi, disuruh jaga diri, antaranya dengan berpuasa. Banyak akan berpuasa. Kan? Nak kahwin tapi tak mampu lagi, belajar ke duit tak ada lagi, tengah ngumpul duit. Ya, ngumpul duit ke. Pasal lah ni nak kahwin ni, kena riban duitnya ya. Mau kasih sikit. Jadi ini yang ke berapa tu? Yang kelima ya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa mencari yang di sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maknanya orang beriman dia tak buat melampaui batas. Dia kalau ni dia berkahwin, dia akan dia nak naluri dia, nak memenuhi naluri dia. Allah tak jadikan kita ada naluri. Ya, antaranya naluri keinginan seksual. Kahwinlah. Siapa yang cari selain daripada perkahwinan tu, dia melampaui batas, mana dia berdosa, dia buat benda haram. Ya, buat benda haram. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang keenam ya. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Ni. Ya. Ni antara mukmin berjaya. Yang ke berapa tadi? 7 ya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Tadi sembahyang dia khusyuk. Yang ni dia jaga sembahyang. Khusyuk maksudnya apa? Roh. Ya, kita buat sembahyang tu. Jadi bab khusyuk ni pun panjang cerita, ni kita bab sembahyang kita jumpa nanti insya-Allah. Kemudian kena jaga. Yuhafizun, ulama sebut jaga tu pula dari sudut zahir, lahir. Yang khusyuk tu batin, dalaman, roh dalaman. Ni zahir maksudnya tepati masa, awal waktu. Dijaga semayang, tepati masa, masuk semayang. Ya, mana awal waktu masuk semayang. Jangan dah masuk semayang 2 kali ke mana ke, balik nak nonton TV ke. Ada nonton TV bila mau tahu mana seronoknya ya. Semayang dulu. Jadi itu jaga semayang. Maknanya yang yuhafizun ni, muhafazah ni disebut bahasa Arabnya ialah pada zahirnya, ya, dari sudut penampilannya, waktunya, awal waktunya, cara berpakaiannya, ya. Penampilan dirinya lah. Mari masjid ya, dengan awal waktu, pakai pelawar, berwangi-wangian. Pakai ni lah sebaiknya. Kecuali lepas dia kerja tadi. Macam mana ya? Tapi yang bukan ni, media rumah ke, kan, datang berawal waktu. Ulaika humul warisun. Allah kata apa? Yang 7 golongan mukmin yang berjaya ni, Allah kata apa? Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi apa? Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi syurga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi ni tuan-tuan muslimin dan muslimat ya. Cerita apa tadi? Segala amal soleh, perbuatannya, percakapannya. Ni. Perbuatannya, percakapannya, zahir batinnya, nalurinya, semua terarah untuk mentaati perintah Allah. Siapa yang boleh buat ni? Al-mu'minun, orang mukmin. Orang mukmin
Bila dia boleh buat benda ni, dan bila dia berjaya buat, dia akan dapat syurga Firdaus. Ya, syurga Firdaus. Kalau dia tak mukmin, dia tak dapat buat ni. Nak khusyuk, sembahyang khusyuk, sembahyang pun tinggi. Kau khusyuk ya, sembahyang pun tinggi. Benda haram dia buat. Ni, nak kahwin apa? Dia lebih suka berzina, dia kata dia nak bebas. Dia tak nak kahwin terikat macam di barat tuan-tuan ya. Dia pun tak nak kahwin. Itu sebab saya pernah ada bersembang dengan ni. Dulu di sekolah saya ada guru ETA lelaki, orang Amerika. Dia sembang tentang rakan serumah dia, guru ETA juga, guru bahasa Inggeris lah kan. Adalah program pertukaran ni. Jadi dia kata ni cuti ni, dia punya ni, girlfriend akan datang. Dah kahwin ke? Dia pun berkerut sikit lah kan. Dia kata dalam kamus kami ni, istilah kahwin ni tak ada sangat. Benda ni tak ada penting. Kahwin ni tak penting. Dan kita tahu maksudnya mana demo tak mau terikat. Kahwin ni dia terikat. Terikat kena undang-undang. Sebab demo pun ada undang-undang kan. Dia terikat. Dia pun nak hidup bebas. Tak nak kahwin. Bebas. Kira rasa nak duduk dengan orang ni, duduk serumah. Tak nak duduk, duduk dengan orang lain pula. Itu dah mereka. Ni ya, kita tidak begitu. Orang mukmin dia jaga. Dia jaga tadi apa tadi? Memelihara amanah. Amanah yang dipertanggungjawabkan. Janji-janji. Dengan janji dicapati. Janji dicapati. Amanah ditunaikan. Ya, janji. Jangan dicapati nanti payah pula. Maksud perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, apa dia? Ialah perkara batil dan perkataan atau perbuatan yang tidak berfaedah. Maksud menjaga kemaluannya ialah memelihara kemaluan daripada melakukan perkara-perkara yang haram, khususnya perzinaan. Khususnya zina lah. Tapi hari ni dah bertambah lah, banyak bukan zina saya sebut tadi lah. Homoseksual, macam-macam, LGBT, macam-macam. Dan dia pendak juga. Nak ke hak. Maknanya benda merapu pun dia pendak. Hak itu diizinkan. Selalu hak ni kita nak yang betul. Sebab itu dia panggil hak. Hak ni benda benar. Tapi dia menak ke hak. Tapi hak yang salah. Benda salah tapi nak jadi betul. Mana mahu. Dia pun cuba nak melepaskan diri daripada ikatan agama. Inilah fahaman sekular dan fahaman liberal yang meresap dalam jiwa umat Islam sebahagiannya. Nak apa? Nak rongkek agama ni, letak tepi. Agama ni perlu masa bila? Masa nak benda-benda tertentu, nak nikah kahwin, atau dah mati. Nak mati barulah ingat agama. Baru panggil Tok Imam, baca talqin. Masa hidup tak panggil pun Tok Imam tu. Dia panggil orang lain je. Dah mati baru panggil Tok Imam. Baca talqin, baca apa? Tok Imam baca talqin ni. Bacalah ikut dia. Baca Tok Imam, baca talqin ni biar baca dekat orang hidup tu. Lagi bagus kata kau orang mati tak ada dah, lepas dah. Ngabur kau hidup tu. Yang dia hidup ni. Dia hidup. Panggil ni. Yang panggil orang mati je. Benar boleh. Apa masalah? Itu tazkirah, peringatan. Talqin ni nak ingatkan orang dah mati. Ingat gitulah. Apa nak ingat tu? Nak suruh buat apa? Nak suruh sembahyang. Dah mati. Mana mau? Tak ada apa dah. Yang hidup ni, yang hantar ke kubur ni. Hidup saja je. Ni dia. Terkejut dia semua ya. Ceramah di kubur apa tu. Tak apa. Tazkirah di kubur boleh, tak masalah. Dia bukan sebenarnya bukan ada aturan tertentu sebenarnya. Kan? Kita sebenarnya nak buat itu untuk menyedarkan orang yang datang tu. Sebab datang ramai ya. Datang kabur kan. Maksud hamba yang mereka miliki ialah perempuan yang dimiliki, iaitu hamba-hamba perempuan. Maksud tidak tercela ialah tidak tercela dengan sebab menyetubuhi mereka, hamba-hamba perempuan. Maksud melampaui batas ialah mereka yang zalim dan melampaui batas.
daripada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat sekalian, ya, ini ceritalah kaitan iman dengan apa tadi? Dengan fiqh. Iman dengan amal soleh. Iman dengan maknanya syariat, akidah dan syariat ada hubungan. Ya, itu sebab Allah Taala peringatkan, wahai orang beriman, wahai mukmin yang berjaya. Ni dia ciri-ciri mukmin berjaya ni dia. Ya. Mana kalau dia tak semayang, ya, mana dia tak dapat benda ni. Ya, tak dapat benda ni. Semayang hidup, apa hidup, tak dapat benda mukmin berjaya ni. Jadi tuan-tuan, ya, itu sebab kita kena menasihati lah sesama kita, saudara mara kita, kawan kerabat kita semayang. Sebab apa? Kalau tak semayang, tak dapat, tak berjaya, tak dapat syurga Firdaus. Ya. Yang dapat apa? Neraka. Kena seksa dalam neraka. Jenuh lah, ya. Neraka apa? Neraka sakar. Orang tak semayang ni, tak jaga semayang ni, tak semayang, neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Kan? Orang ahli neraka sakar ni ditanya, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar ni? Antaranya mereka jawab, kami dulu di dunia tidak sembahyang. Tu antaranya. Tak sembahyang. Duduk dalam neraka sakar. Ya. Okey, baik, ya. Itu yang keempat. Yang kelima pula, Allah memerintahkan agar kaum lelaki berurusan, bermuamalah secara baik dengan kaum wanita. Ni ya. Maknanya bergaul baik, cakap baik, jangan jerokah, jangan aniaya perempuan, isteri, ya. Firman Allah Taala yang bermaksud, ni ayat tu mula apa? Ya ayyuhallazina amanu. Ya. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Tidak halal bagi kamu, ya, mempusakai wanita dengan jalan paksa. Ini cerita ni zaman jahiliyah dulu. Bila isteri dan perempuan ni meninggal suami dia. Suami dia meninggal. Lalu adik-beradik ke kawan kerabat ni terus, aku cop dulu perempuan ni, aku ambil. Mana dia paksa macam tu? Jahiliyah macam tu. Aku nak dia. Aku nak ambil dia ni. Dia suka ke tak suka ke? Mungkin dia tak suka. Mana dia paksa macam tu? Kan? Maknanya wanita tu akan diwarisi oleh kaum kerabat dia, oleh adik-beradik dia. Adik-beradik, mungkin abang dia, aku punya. Mana? Mungkin lawa kan? Dah lawa sangat. Meninggal tu ke, abang dia meninggal, adik dia, aku punya dulu. Adik besar apa? Aku nak ambil kat ni, dia ni. Atau ikut lawa ke, cun mana cun ke? Ya. Tak boleh. Ni orang beriman, dia tak boleh paksa. Tak boleh mempusakai. Benda ni adat jahiliyah. Benda ni dibuat oleh orang jahiliyah, orang kafir. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Menyusahkan mereka dengan berbagai-bagai halangan. Ya. Mana kau nak lepas cara baik. Jangan aniaya mereka. Kerana hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara baik ma'ruf. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikannya yang banyak. Jadi Nabi pun sebut wanita ni, orang perempuan, dia ibarat macam apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk dia tak lurus, tuan-tuan, ya. Dia bengkok sikit. Tulang rusuk. Kan? Tu. Sebab tu dia dipanggil An-Nisa Syaqaiqur Rijal. Ya. Maknanya perempuan ni teman perapit pada lelaki. Sebab apa? Sebab Nabi ibaratkan wanita ni macam tulang rusuk. Sebab Hawa tu dia ambil kan daripada anggota Nabi Adam. Tu sebab dikasih sayang tu. Kasih sayang betul. Maknanya cinta mencintai lelaki, perempuan mencintai lelaki, perempuan. Betul.
Yang tak betul laki cerita laki. Itu tak betul. Itu tak betul ya. Macam ni lah. Ya. Macam sajak lah ya. Nak cari suami yang ni, suami beriman ke apa? Gitu. Hei, dia tu perempuan ke? Amboi ya. Merapu je. Tahu dah ya. Wah, so dia lelaki nak jadi perempuan. Dia nak kahwin kan? Dia nak kahwin, nak cari ni suami, calon suami yang ni. Padahal dia lelaki. Nak cari calon suami apa nama? Kamu cari calon isteri lah patutnya. Jadi ni ya. Jadi apa tadi? Nabi dah mengibaratkan orang perempuan ni ibarat tulang rusuk. Tulang rusuk maksudnya kalau nak dibetulkan, betul cara baik-baik. Jangan dikasari. Bila dikasar, patah. Bengkok sikit je. Tapi bila nak betulkan, nak betul, patah terus. Buat benda apa? Perlu berlemah lembut dengan wanita, dengan perempuan, dengan isteri. Ya. Ni jangan bersikap kasar. Ya. Jangan menganiaya mereka. Mereka insan yang memerlukan pertolongan, perlindungan. Jangan dianiaya mereka. Ya, jangan dianiaya. Kalau kita tak gemar, mungkin kadang tak gemar ya. Sabar. Sabar sebab Allah tak sebut ni. Ya, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikannya yang banyak. Hak tu kita tak gemar. Mungkin membebel lah, memanglah ya. Berbebel, kita bebel. Tapi banyak kebaikan lagi Allah tak jadikan bagi orang perempuan. Kita bukan pandai apa, kita apa ya? Kita pandai komen je. Yang dia mau buat macam-macam, semua boleh buat. Masak, basuh, begitu begini. Jadi layak dia membebel pun. Sabar je lah. Ni kita duk marah beria, kita duk ni. Aniaya ke apa? Pernah tuan-tuan ayat satu hari ya, adalah seorang ni sahabat Nabi ni, dia nak mengadu lah pasal isi dia duk meletir dia, beletior dia. Pergi nak jumpa Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Sampai kat Mukminin, dia pun dengar Amirul Mukminin pun diletir oleh bini dia. Allah kata, tak payah tanya kata. Sama je. Tak apalah, tu tabiat dia mah. Sabar tu Allah Ta'ala suruh sabar. Sabar dengar. Sebab banyak kebaikan. Kalau kita seorang-seorang, kita pun tak boleh buat. Cuba bayangkan tiba-tiba dia merajuk bawa diri. Udah. Tak kudak pagi kita. Udah, melengung kita. Apa tak boleh buat? Udah. Ya, kalau kita macam pandai sangat ke apa, kita tengok. Sehari demo tak ada rumah apa, udah. Mati kutu kita. Udah ya. Nak kedai ke macam mana, nak ke mana macam mana. Semua tak kena. Selalunya bangun pagi celik mata, dia dah ada siap dah kudak, cokodok. Ada orang lelaki bangun lambat. Dia memang bangun awal. Kita celik mata ke sembahyang subuh lepas subuh, ada dah. Kopi ada dah cokodok. Harap kita, udah lah. Harap kita udah ya. Tuan-tuan, jadi bersabarlah. Sabar. Itu Allah Ta'ala sebut. Bersabar. Kalau kamu tak gemar benda tu, banyak kebaikan yang ada yang Allah Ta'ala jadikan bagi kaum Hawa, kaum wanita. Jadi bersabar. Nak nasihat pun secara yang baik. Kan saya sebut tadi, hadis Nabi tersebut, mereka ibarat tulang rusuk kan, dibengkok sekian. Jangan dikasarkan, maka dipatah. Kasar sekali dipatah. Pelan-pelan, sikit je pasir, sikit je terbengkok, tak apalah. Ada hikmah dia kan. Nak betul kan, nak pergi lurus betul, udah patah terus. Jadi ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sekalian, ini bab pada menjelaskan tentang bermuamalah, berurusan, pergaulan lelaki dengan orang perempuan, terutamanya suami dengan isterinya. Kita tak mau dengar lagi banyak kekerasan rumah tangga berlaku. Kadang-kadang dengan alasan-alasan yang tidak logik di akal. Kesian ya isteri itu ya, yang banyak berkorban untuk lelaki tersebut. Kalau tak ada gemar tara mana pun, Allah Ta'ala ada bagi jalan. Maknanya
Apa? Lepas dengan cara yang baik. Jangan dikasari, jangan dianiaya, jangan dizalimi. Itu adalah ayat dalam surah Nisa juga. Surah Nisa ni ayat 19. An-Nisa ni maksud apa? Surah perempuan. Surah perempuan, surah wanita. Surah lelaki ada? Tak ada. Tak ada surah lelaki. Tak ada. Surah perempuan ni surah Nisa. Surah orang perempuan. Jangan orang lelaki bangga benar ya. Tak ada surah rijal, tak ada. Surah An-Nisa ada. Ni baru satu contoh. Banyak ada lagi yang berkait-kait dengan surah perempuan ni. Tapi ini ni surah An-Nisa ni panjang, antara surah yang panjang. Ya. Sebab Al-Baqarah dia panjang sekali. Lepas tu surah Al-Baqarah, lepas tu Al-Maidah, Al-Imran, ni An-Nisa. Ya, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, maksud menyusahkan mereka ialah menghalang mereka daripada berkahwin. Maksud pekerjaan keji ialah akhlak yang buruk, derhaka atau zina. Dia jangan halang wanita ni nak berkahwin lain. Macam tadilah, jangan halang dia. Nak diwarisi pula macam jahiliah tu. Tak bagi dia memilih. Hak dia lah. Kan? Jangan halang hak dia. Dia pun ada hak dia juga. Itu sebab kalau orang perempuan ni, kalau dia sudah berkahwin, kan, dia janda ke, kalau kita nak minang dia, perlu persetujuan dia. Kalau gadis lain, perlu minta persetujuan bapa dan juga perempuan juga. Mana ada ulama kata dia memang berkongsi lah, dia ada lah, kan. Dia punya perbahasan dia. Tapi bagi yang ni, mesti mendapat terus persetujuan dia. Bapa pun tak boleh paksa dia kahwin. Kalau yang gadis lain, ya, tu bezanya. Jadi ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sekalian. Pukul 9 dah ya. Masya-Allah. Kita ambil satu lagi, yang keenam. Allah Ta'ala memerintahkan agar isteri yang ditalak bereddah dengan 3 kali suci dan tidak menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya jika ia hamil. Perkara tersebut telah dikaitkan dengan beriman kepada Allah serta hari akhirat. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, kan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menunggu 3 kali suci. Yang ditalak, talak ni cerai, bukan kena talak. Ini salah faham dia ya. Talak ni diceraikan. Bila perempuan-perempuan yang diceraikan, ya, dia kena menunggu 3 kali suci. Ini ada perbahasan lagi lah. Edah, dia kena beredah. Perempuan yang beredah, ya, bila diceraikan dia ada edah dia. Kecuali perempuan yang diceraikan tanpa disetubuhi, tak ada edah. Tapi kalau disetubuhi, ya, cerai hidup ke, cerai mati ke, dia ada perbahasan tentang edah. Jadi ini yang edah 3 kali suci ni ialah bagi perempuan yang diceraikan yang masih berhaid lagi. Masih berhaid lagi. Dia ada perbahasan. Ya. Jadi bila dia berhaid, dia kena tunggu 3 kali suci supaya nak bersihkan rahim dia daripada benih bekas suami dia, untuk mengkonfirmkan bahawa rahim dia kosong, supaya tak berlaku pencampuran benih. Bila mungkinlah tempoh tu tiba-tiba dia mengandung, dia kena maklum, dia kena khabar lah bahawa dia mengandung. Tak mengandung ni kan, tak apalah. Untuk apa? Nanti nasab tu, keturunan. Dia bercerai mengandung, dia akan sabit nasab nanti. Pasal apa? Bekas suami dia tadi lah tu, bapa anak dia tu. Ya. Supaya tidak bercampur nasab nanti. Nanti dah lepas bercerai kahwin pula dengan orang lain. Tiba-tiba mengandung. Dah. Ini anak siapa pula? Jenuh. Itu Islam ni diatur cantik tuan-tuan, cantik. Ada edah. Edah ni untuk memastikan rahim perempuan bersih daripada sebarang unsur yang tadi. Benih-benih ya. Takut dia mengandung. Salah satu quru, 3 kali suci. Ini mazhab kita tuan-tuan, Asy-Syafi'i. Kalau pada mazhab lain, mazhab Hanafi, dia kata 3 kali haid. Kita ambil pandangan 3 kali suci. Ini ada khilaf mazhab. Tapi kita mazhab kita 3 kali suci. Ya. Bukan 3 kali haid. Tuan-tuan. Ya.
Tidak boleh mereka menyembunyikan apa-apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mana jangan sembunyikan. Mana dalam tempoh bercerai tu, edah tu, ya, edah cerai, ya, perempuan tu tiba-tiba dia tahu dia mengandung. Yelah kan, ada tanda-tanda dia, maka dia kena isyiharkan. Supaya nasab nanti anak tu dibinkan kepada bekas suami dia. Mana tahu lepas habis dia kali suci tu, dia kahwin lain. Bolehlah kahwin lain. Jadi dia dah tahu dah, dia mengandung tadi ni anak siapa. Kan? Dia tahu dah. Jangan pula nanti bercelaru. Bercelaru nasab. Kita tak macam tu. Islam tak benarkan macam itu. Ya. Jadi ini pun ada perbahasan. Nanti kita jumpa lah tajuk bab edah, bab cerai nanti ada tuan-tuan, insya-Allah. Dalam kitab fiqh ni ada. Dia bukan jilid ni. Dia jilid mungkin jilid ke berapa ya? Jilid ke 4 kot nanti, insya-Allah. Sabarlah ya. Wallahu a'lam. Saya berhenti setakat ni dululah. Ya, kita akan sambung nanti pada yang 7 dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada apa-apa sebarang kemusykilan? Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada ya? Muslimat tak ada ya? Baik tuan-tuan, insya-Allah kalau tak ada, kita bertemu lagi lah pada pertemuan yang lain. Moga-moga apa yang saya terangkan ni mendapat kefahaman ni lah yang jelas dan mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Insya-Allah kita jumpa lagi.